Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Amin. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana Allah SWT telah memberi kita nikmat kehidupan. Yang dihormati Dr. Muhammad Ramzi bin Zakaria serta rakan-rakan seperjuangan. Saya Muhammad Nur Adham bin Abdul Rahman serta kawan saya Fakrul Syahmi bin Muhammad Landa ingin membentangkan tajuk hak zihar dan li'an. Zihar. Istilah zihar pada segi istilah syarak artinya, suami yang menziharkan juzuk tubuh badan isterinya dengan muhram suami dengan mana-mana anggota lahirnya. Namun demikian, zihar tidak sampai jatuh talak sehingga menyebabkan pasangan suami isteri itu mesti bercerai, tetapi hukuman tetap dikenakan bersabit dengan kesalahan tersebut. Zihar terbagi kepada tiga. Yang pertama, zihar mutlak. Yang kedua, zihar secara taklid. Yang ketiga, zihar sementara. Yang pertama, zihar mutlak. Seperti kata suami kepada isterinya, kamu seperti ibuku, atau hidung kamu seperti hidung ibu aku. Yang kedua, zihar secara taklid. Seperti kata suami kepada isterinya, kalau kamu pakai blouse itu, aku nampak kamu macam adik perempuanku. Yang ketiga, zihar sementara. Seperti kata suami kepada isteri, pada bulan puasa, kamu macam ibuku. Kesan zihar. Apabila telah berlaku zihar, maka suami diharamkan bersetubuh dengan isterinya kecuali setelah membayar kifarah, iaitu denda. Terdapat tiga jenis kifarah zihar mengikut keutamaan, iaitu membebaskan, iaitu memerdekakan seorang hamba muslim. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin dengan secupak beras setiap seorang atau dinilaikan harga makanan tersebut. Dalil bagi zihar, surah Al-Mujadalah ayat 2, yang bermaksud orang-orang yang menziharkan isterinya di antara kamu menganggap isteri sebagai ibunya, padahal tidaklah isteri mereka itu seperti ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan satu perkataan yang mungkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dalil lain bagi zihar, surah Al-Ahzab, yang bermaksud Allah sekali-kali tidak menjadikan di dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Hukum zihar, hukumnya haram. Ini bermakna lelaki yang menziharkan isterinya dikira berdosa kerana mengharamkan perkara yang halal. Perbuatan zihar sekali imbas dapat dilihat seakan-akan ilah kerana kedua-duanya adalah satu pernyataan untuk tidak bersetubuh dengan isteri, dan persetubuhan hanya boleh dilakukan setelah membayar kifarah, iaitu denda. Jatuhnya hukum zihar itu apabila telah memenuhi 4 rukun. Yang pertama, suami yang sah. Yang kedua, isteri yang sah, iaitu belum tertalak, atau isteri yang sudah tertalak tetapi masih dalam talak raij, iaitu isteri yang masih di dalam iddah. Yang ketiga, orang yang diziharkan dengan isterinya, iaitu muhram suami. Yang keempat, lahir zihar sama ada secara terang-terangan atau sindiran, tulisan atau bahasa isyarat kepada orang yang bisu, dengan syarat isyarat itu yang boleh difahami. Li'an. Istilah perkataan li'an asalnya daripada perkataan la'an, iaitu mengutuk, dan diambil daripada perkataan al-la'an, iaitu kutukan.
Li'an menurut istilah fikah, iaitu hukum syarak, ia sumpah seorang suami apabila ia menuduh isterinya melakukan zina. Sumpah itu diucapkan sebanyak 4 kali bahawa tuduhan itu benar, dan apabila sumpah yang kelima ia meminta kutukan daripada Allah SWT sekiranya ia berdusta. Li'an dari segi bahasa ialah menghalau dan menjauhkan, manakala dari segi istilah ialah beberapa perkataan yang tertentu yang digunakan sebagai hujah oleh yang terpaksa menuduh yang mencemarkan tempat tidurnya dan memberi malu kepadanya sebagai berzina. Dalil Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادة بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. Surah Al-Azim, yang bermaksud, dan orang-orang yang menuduhi isterinya berzina sedang mereka tidak ada saksi, yakni yang mengesah tuduhannya itu hanya dirinya sendiri, maka persaksian yang sah pada syarak bagi seseorang yang menuduh itu hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa sesungguhnya dia dari orang yang benar, dan sumpah yang kelima hendaklah dia berkata bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika dia daripada orang-orang yang berdusta. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad Al-Saidi radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, aku dan orang yang memelihara anak yatim adalah seperti di syurga. Nabi SAW memperlihatkan jari tengah dan telunjuknya lalu meregangkannya. Sebab li'an terjadi melalui 2 sebab, iaitu suami menuduh isterinya melakukan zina tetapi suami tidak dapat mengemukakan 4 orang saksi untuk menguatkan tuduhannya. Jika tuduhan itu nyata dan benar bahawa isterinya melakukan zina, seperti suaminya melihat sendiri bahawa isterinya berzina, ataupun isterinya sendiri yang mengaku bahawa dia telah melakukan zina dan pengakuannya diterima serta dibenarkan dengan keterangan-keterangan yang jelas berserta dengan bukti, maka dalam masalah ini sebaik-baiknya suami menceraikan isterinya tanpa li'an. Yang kedua, suami tidak mengakui atau menolak anak dikandung isterinya. Contohnya, suami mengaku belum pernah menyetubuhi isterinya semenjak dari akad nikah, atau isterinya melahirkan anak sebelum sampai 6 bulan dari persetubuhan mereka. Syarat untuk menjadikan li'an itu sah mestilah mengikut syarat-syarat berikut, yakni qazaf, yakni suami menuduh isterinya berzina, berlaku lebih dahulu daripada li'an. Li'an yakni suami mendahului li'an isteri. Kedua-dua suami isteri mesti menyebut perkataan li'an jika salah seorang menukar lafaz penyaksian dengan lafaz lain seperti aku bersumpah, atau dia menukarkan perkataan laknat dengan perkataan murka, atau sebaliknya. Li'an tersebut tidak sah. Ini kerana lafaz li'an diterangkan dengan jelas dalam Al-Quran Al-Karim dan mesti digunakan semasa melakukan li'an. Kelima-lima penyaksian lafaz li'an yang disebut sebanyak 5 kali hendaklah dilakukan secara mu'alat dan berturut-turut. Oleh itu, ia tidak boleh dipisahkan oleh sebarang perkara yang dianggap uruf sebagai pemisah. Seterusnya, hakim wajib memberikan nasihat dan mengingatkan kedua-dua pasangan supaya tidak berbohong. Contohnya berkata, perhitungan sebenar kamu terserah kepada Allah SWT. Salah seorang daripada kamu adalah pembohong. Adakah sesiapa yang ingin bertaubat? Kesan-kesan yang akan timbul apabila berlakunya li'an adalah, yang pertama, gugur had qazaf daripada suami. Had qazaf itu akan dijatuhkan kepada isteri yang dili'an. Yang kedua, wajib had zina ke atas isteri yang tidak meli'an suaminya.
Jika isteri itu meli'an suaminya, maka gugurlah had zina tersebut daripada isteri. Yang seterusnya, bercerai di antara suami isteri selama-lamanya sebagai talak ba'in. Tidak boleh dinasabkan anak yang tidak diakui oleh suami itu yang meli'an isterinya kepada suami tersebut. Jika suami menolak anak itu pada li'annya, walau bagaimanapun, anak itu tetap menjadi nasab kepada isteri yang dili'an. Hukumnya tidak halal, yakni haram selama-lamanya bagi suami yang meli'an isterinya berkahwin semula dengan isteri yang dili'annya, sekalipun isteri tersebut telah berkahwin dengan beberapa suami yang lain. Kesimpulannya, rumusan dan saranan telah dikemukakan bersama hujah dan dapatan data dari keseluruhan bab kajian. Kajian mendapati titik persamaan dan perbezaan konteks perkahwinan agama Islam adalah terletak pada konsep dan prinsip asas sesebuah perkahwinan. Secara prinsipnya, Islam nyata mempunyai undang-undang perlembagaan yang mantap dan kukuh mengatasi lain-lain perlembagaan di dunia ini, kerana ia datang daripada Allah SWT dan bukannya daripada tangan manusia. Justru harapan saya semoga kajian ini dapat memberi manfaat dan sumbangan kepada semua umat Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.